Dah. Dah record. Ni sound. Okey, check. Okey, anda lelaki. Alright, ada masalah stres tak ada kan? Lesu badan tak bermaya, M3N daripada MyLuster adalah jalan penyelesaiannya. M3N, betul. So, dapatkan MyLuster, suplemen tambahan untuk lelaki bagi meningkatkan tenaga dan tahap kecergasan otak. Fokus. Setuju. So, hubungi nombor kat bawah ni di 017-512-3401 untuk mendapatkan MyLuster, produk M3N daripada MyLuster. Layari social media MyLuster juga, ada kat bawah juga, ada Instagram, dia orang punya Facebook, TikTok dan juga website. So, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam di. Kenapa tangan sejuk? M3N. Nervous. Oh, nervous. Kalau nervous kena makan M3N. Boleh. Okay, so Aizat dan juga Azrai. Ini orang kata fans of the season lah kan. Fans of the season. Semua. Semualah. Wakil lah. Kita orang wakil je lah. Ini baru fans yang betul. Walaupun dia beria macam mana, ada jawapan achievement. dia. Ada jawapan Ada dia. jawapan dia. Dia bukan sekadar beria dekat social media je. Betul. Tapi beria-beria kita ni beria yang Ada hasil. ada hasil. Ada hasil. Mantap. Okay, so Aizat, kenalkan diri lu Aizat. Hai, nama saya Aizat. Umur 26 tahun ni. Dari Puchong. Dari Puchong. Yes. Saya Azrai. Umur 27. Asal Terengganu. Oh, budak-budak Ganu. Asal Terengganu. Tapi duduk dekat Bangi. Sekarang kampung dekat Perak. Oh, banyak, Bakal jadi orang Sabah. Bakal jadi orang Sabah. Asal Ganu, duduk Bangi, Sekarang kampung Perak, Kampung Perak. kahwin nanti dengan orang Sabah. So Azrai professionnya seorang guru. Seorang Azrai, guru. betul, Azrai seorang guru. Aizat Event crew. event crew, Yes. technical punya crew lah. Lighting Lighting. Oh, more on lighting. So tak adalah jadi fans ni sekadar fans biasa Maknanya seorang guru dan juga seorang event crew tu fans Homeboys. Kenapa memilih Homeboys? Boleh tak? Mungkin okay. Kita mula. Saya akan tanya dan saya akan tanya seorang demi seorang. Kenapa memilih Homeboys? Kenapa tak pilih Red Esport ke? Kenapa tak pilih Team Secret ke? Jangan ketawa. Jangan ketawa. Tak baik dong kau. Tak. Okay, kita mulakan dengan Aizat lah. Homeboys. Sejujurnya lah, sebelum ni saya tak pernah tengok MPL. Oh ya? Yes. Tapi sebab tengok Daddy buat podcast kan. Daddy nak bawa kelainan untuk Homeboys untuk season 11 ni. Saya jadi macam teruja tau. Teruja. So nak tengok apa yang Daddy nak bawa untuk season 11 ni kan. So nombor 3. Mantap. So sebelum ni tak pernah tengok MPL lah. Tapi tahulah Mobile Legends tahu. Streamer ML semua kenal lah. Kenal. Tengok game ni daripada season berapa? Ataupun daripada tahun bila? Masa PKP ke? Masa sebelum PKP ke? Lama. Saya follow Daddy lama. Oh ya ke? Solo, yes. Daripada? Zaman Daddy stream kot. Zaman-zaman saya stream lah. Yes. Zaman Jorimau ke? Zaman Jorimau saya tak kenal lagi. Oh, Dah kenal. DJ Sodi dah kenal lah. Kenal. Oh, Jorimau belum lagi. Era Jorimau belum lagi so maknanya Homeboys ni minat sebab podcast yang saya cerita tu membuatkan Azrai ni rasa Aizat rasa teruja lah. Yeah. Oh, okay. Kalau dalam Homeboys ni siapa player favourite? Sejujurnya saya rapat dengan Barbosa. Okay, kejap lagi kita akan cerita pasal Barbosa. Okay, kenapa Homeboys? Kenapa Homeboys? Azrai seorang guru. Guru jarang cikgu minat tim-tim yang lara macam ni. Secara keseluruhannya kalau tengok Homeboys ni, kalau saya suka sebab Homeboys ni dia macam saya cakap sebelum ni pun dia macam lifestyle. Oh, dia more on culture lah. Dia more on culture. So e-sport tu minat juga sebab ada main game kan. So follow Homeboys ni bila mula-mula tak kenal sangat. Tahu Tim Bosku. Tapi bila Daddy mula buat warehouse tu, so saya memang invest lah itu. Maknanya kalau ada content apa, tengok, layan. Spend masa lah, tengok. Cumanya season 11 ni baru rasa betul-betul nak turun offline. Oh, sebelum ni tak pernah? Tak pernah. Masa dekat Quill ke? Masa dekat tak pernah Sebab macam venue tu macam tak kenal, macam dekat mall lah. Macam dia tak memanggil. Tak organik lah. Tapi saya rasa saya setuju juga dengan Aizat. Bila Aizat cakap sebab podcast Daddy tu, dia jadi hype tu datang. Macam
kita kena turun lah. Kena datang tengok, kena rasa sendiri macam mana vibe dekat stadium. Okay. Tu cerita dia. Okay. Alright. So disebabkan MPL buat kat stadium juara, barulah tercetus atau terjadi. Disebabkan podcast Lady. Okay. Bukan sebab stadium juara. Sebab tu My Luster sponsor podcast ni. Betul. Nampak tak? M3 Man. M3N ni dia macam dia sebenarnya man kan. Dia makanan tambahan lah. Macam saya tak makan sayur. Jadi saya ambil M3N ni lah untuk Supaya lawas lah. dia bukan lawas lah, fokus lah. Tenaga tenaga testosteron. Tahu tak testosteron tu kan? Hormon untuk lelaki. Hormon untuk lelaki. Betul. Okay, so macam Aizat. Bila macam Homeboys ni kan tim yang antara yang tim yang paling dikecam lah. Dia banyak fans, dia juga banyak haters. So apa perspektif Aizat terhadap perkara ni? Adakah Aizat macam don't give a F pasal ni kan, macam tak kisah kan, kita kalau nak kita true, tak kisah kena kecam ke kena puji ke, kita true pada kita punya prinsip. So macam Aizat sendiri, adakah Aizat seorang yang memang die hard fans ataupun glory hunter, ataupun tak kisah apa jadi lah Homeboys? Macam mana? Apa orang nak cakap kat Homeboys ni, cakap je lah. Kacang ke apa ke? Ada kau kacang lebih tak? Kacang lebih. Tapi video tu 3M dia punya ni. Last time saya tengok 3.9. Oh 3.9 Hari-hari buka dia tengok. Berapa dah? Tengok komen je. Tengok. Tak komen. Alhamdulillah tak ada negatif sangat lah. Biasa-biasalah. Kacau-kacau kan. Normal lah. So macam mana? Kenapa? Aizat kenapa memilih pasukan yang memang orang kata pasukan jahat lah. Pasukan jahat dalam bukan nak kata jahat ke tak jahat tak tahu. Tapi pasukan nakal dalam Mobile Legends ni. Kenapa memilih Homeboys? Kenapa maksudnya gini, Aizat seorang yang apa? Die hard fans ataupun glory hunter? Tahu kan glory hunter ni macam menang je sokong. Tak ada. Kalah kecau. So Aizat kategori yang mana? Kalau die hard fans. Kalau die hard fans lah. Die hard fans. Macam hidup mati Homeboys lah. Yep. Dia bukan sebab dapat baju free. Tak ada. Dia sebenarnya tak expect pun dapat baju Flamboys ni kan. Oh ya ke? Tak expect. Sebenarnya tak kisah pun dapat ke tak kan. Sebab bila kita turun venue tu kan, kita boleh jumpa player, boleh jumpa daddy pun, kita rasa dah seronok kan. Rasa macam dihargai lah. Fans datang, kita boleh interact dengan player semua. Tu so itu pun dah cukup bagus lah. Maknanya tak ada border lah antara. Betul itu betul. Sebab saya rasa macam ni. Saya rasa saya suka korang ni rasa sense of belonging. Tahu tak sense of belonging tu macam mana? Macam korang rasa macam okay, being part of this family lah. Macam okay, bila pakai baju ni orang tahu Flamboys mana dapat baju. Sebab baju Flamboys ni memang tak boleh dapat. Memang tak boleh. Melainkan memang abang kata okay jalan, budak ni okay dan dapat kan. Ajwat kata okay jalan kan. So baju Flamboys ni memang susah dapat lah. Tapi saya buat ni sebab saya rasa ini adalah return saya kepada komuniti yang menyokong saya. Menyokong Homeboys. Bukan saya, Homeboys lah. Maknanya bila korang sokong Homeboys melalui Flamboys, tak salah pun kalau saya invest untuk bagi. So macam korang tak kisahlah. Macam season depan Abah ada dah keluarkan lah jadual nak bagi jaket, nak bagi banyak. Ramai akan masuk Flamboy lepas. Tak kisah pun sebenarnya. Oh tak kisah Tak kisah sebenarnya, dapat ke tak dapat. Dia bukan isu lah. Bukan penyebab kita nak datang untuk sokong tu lah. Itu bukan turning point dia. Itu bukan turning point dia. Sebab memang macam mana lah jangan cakap, dia seronok kita datang tu. Kita kalah ke kita menang, kita still rasa seronok. Kita enjoy tengok match tu kan. Player tak ada. Bila kalah player hilang ke tak ada. Ni memang ada lah muka. Memang ada muka. Anip tak pernah miss Saya boleh tunjuk gambar daripada minggu kedua sampai Minggu pertama kan tak ada? Minggu pertama kat Sabah. Oh kat Sabah. Tengah settle urus kahwin. Okay. So berbalik kepada Azrai Azrai kategori yang mana? Die hard, glory hunter ataupun keyboard warrior? Saya dua lah. Maknanya keyboard warrior dengan tu. Dengan apa? Die hard fan. Sebab keyboard warrior pun kalau saya nampak orang komen lebih-lebih kurang kan, saya bergaduh kat. Macam dia orang lebih-lebih kutuk. Dia lebih-lebih. Sebab dia macam mana nak cakap lah. Orang cakap macam Homeboys ni jahat tau. Tapi dia tak pernah datang. Jahat lah Homeboys. Dia tak pernah datang. Dia tak pernah datang kan. Dia tak tahu lah suasana feel bergaul semua tu. Lepas tu dia nak cakap lebih-lebihan. Macam teruk lah ni semua macam. Kita pun diorang ni macam tak kenal maka tak cinta lah. Macam
dengan SMG dia tu kan, yang saya cakap pasal kau kacang kan. Diorang duk sebut-sebut benda tu, padahal kita kat stadium tu kawan je semua. Dengan budak yang kena tu pun elok je. Petang tu beg dia hilang, tinggal dalam stadium. Saya yang tolong. Panggil akak yang pakai tu kan. Cakap akak tu, "Kak, ni budak ni tinggal barang dia." Kalau tak balik budak tu. Betul. So menangis je. Maknanya tak adalah isu sangat Tak pun ada kan. pun. Biasalah kan. Biasa je. Kita bukan hooligan. Betul. Kita bukannya kita bukannya mentaliti datang untuk bergaduh, betul. Kita menyokong pasukan kita. Betul. Kan biasalah nak Dalam stadium kita bergaduh lah. Luar keluar je pintu tu, kita baik lah. betul. Dalam stadium tu kita Berada kacang pun ada juga baju saya. Saya ada bagi selai, ambil lah kan, buat pakai. Oh, dia dapat? Ada dapat. dia dapat. Kau dapat? Tak dapat. So okay, okay, kita berbalik kepada player favourite Dia semua pun akan favourite. Tapi mestilah ada seorang yang macam the best, yang senang kita untuk bergurau ataupun nak engage dengan siapa. So macam Aizat Barbosa. Kenapa Barbosa? Sebab dia follow back saya kat Instagram. Oh iya ke? Okay. Senang je dia. Itu je. Jadi player Homeboys mana nak jadi favourite? Aizat kena follow back lah. Tak ada, satu lagi dia baik. Ramah. Dia baik. Semua pun baik sebenarnya, tapi saya banyak bercakap dengan dia. Oh, dia macam easy going lah. Yep. Tapi sebenarnya saya memang ajar diorang, saya memang tekankan kat diorang, benda ni penting kan. Siapa kita tanpa fans? Betul tak? Siapa kita tanpa orang yang menyokong kita? Kita is nobody. So maknanya kalau kita boleh setakat, bukannya nak kena tidur pun call kan, video call tak, mandi video call tak, itu apa, mandi video call. Tapi macam apa, player saya selalu cakap, kalau fans nak tanya apa-apa, nak ambil gambar, spend je masa kan, setakat 5-10 minit tu tak rugi. Sebab benda tu is macam saya, benda tu is part of branding kan. Kalau kita bagi good feedback atau feedback yang positif untuk diorang akan rasa macam bagus lah dia ni. So same goes to Aizat lah, dia rasa benda tu. So macam Barbosa tak pernah lagi dia tampar kepala ke, tak pernah. Tapi masa yang apa tu, semi-final Lawan SMG. Yes, time dia peluk tu memang terasa lah. Oh, memang rasa macam sedih lah. Nangis. Ke rasa steam. Oh, Barbosa peluk ah. Peluk dia. Nangis. Peluk dia peluk macam tu. Tak, masa menang kita pergi. Masa kita kalah, kita habis, kita dah pukul 12 tu. Oh, final lower bracket tu. Final lower bracket. Silap. Tapi yalah, benda tu is a memory. Belum rezeki. Tak, belum rezeki satu, tapi benda tu is satu Kenangan lah. Kenangan yang best untuk diceritakan. Hanya orang yang turun stadium boleh rasa benda tu. Betul. Orang yang datang offline. Betul. Kalau you tak pernah turun, you takkan dapat sense tu, benda pengalaman tu. Cuba. Sense ke pengalaman? Dua-dua. Experience tadi. Experience lah. Okay, macam Azrai pula, siapa yang Azrai rasa orang yang paling rapat lah? Anip. Oh, Anip Saya suka Anip. Tapi Anip bahaya sikit. The golden boy. Dia suka pegang-pegang. Oh ya. Anip ni memang bahaya sikit dia. banyak buat gangguan seksual. Oh, so Anip lah. Anip dia. Anip ni tahu tak karakter dia? Happy go lucky dia. Tak. Dia seorang penyedih. Oh, tu sedih sebenarnya. Dia seorang yang sangat sensitif. Bukan sensitif. Dia raja air mata lah. Raja air mata. Dia empati dia tinggi lah. Dia senang nak rasa apa orang rasa. Macam tu lah. Tanya Anik nak main season depan. Anik nak main. Anik esok nak makan apa? Anik makan wagyu. Gitu Anik. Kalau Anik. So macam Anik ni seorang yang sangat sensitif. Dia mudah mengalirkan air mata. Tapi dia selalu sembunyikan dengan ketawa dia. Faham. Tapi saya suka Anip lah. Paling suka Anip Anip memang mula-mula jumpa ambil gambar pun dah rasa macam kenal lama. Itu satu benda yang saya respect dekat player Homeboys lah. Bila kita datang bersembang tu, kita walaupun baru first time jumpa, kita rasa macam kita dah lama kenal. Bonding tu kuat lah. Bonding tu kuat. Bonding tu memang rasa sense of belonging tu tinggi lah. So macam Aizat, Azrai, ada tak tim-tim lain yang kalau bukan Homeboys, tim mana yang akan korang pergi? Aizat lu lah. Aizat lu. Mana? Saya rasa Team Hak. Team Hak Sebab? Suka lah tengok diorang punya atmosphere, adrenaline. Oh, Team Hak punya ni lah. Dia punya community pun agak sihat lah. Saya pun Team Hak kak. Team Hak juga
untuk pertama Daddy, saya season pass holder untuk Tim Hak. Oh, sebelum ya? ni. Sebelum ni memang saya minat 2. Homeboys dan Tim Hak. Tapi masa first week tu, Tim Hak lawan Homeboys, saya suka Homeboys. Oi. Berat kat Homeboys lagi. Itu yang tak pergi. Itulah aduh. Tapi 2 lah. Kalau dalam ni 2 lah. 2. Oh. Saya pun mengharapkan Tim Hak datang lah. Masuk balik. Oh. Sebab kalau boleh Flamboys nak lawan dengan Echo Tim Hak lah season depan. Saya pun 2. Apa dia? Saya tanya balik. Geek Fam and Team Secret. Dulu tak Tak tahu nak gelak kat mana. Tak, saya fans Geek Fam sebenarnya. Faham? Kalau korang nak tahu, saya sangat-sangat menyokong Geek Fam. Tapi dulu lah. Tapi Geek Fam tak ada ni. Itulah. tak Sokong ada. Homeboys je lah. Sebabnya Sebab dia macam ni tau. Geek Fam, tahu tak? Geek Fam dulu selalu kacau bosku. Perasan tak? Tak perasan Tak perasan. Kalau macam Dominus, zaman-zaman siapa lagi, Fix, diorang suka kacau bosku. Tapi diorang kacau yang baik. Kacau sehat lah. Dia kacau yang tak toksik tau. Faham tak? Kacau-kacau. Itu bagusnya Geek FM ni. Diorang kacau tak toksik pun. Diorang kacau macam benda-benda yang memang kelakar. Macam seronok lah. kita kalau kita menang dengan dia, kita tahu kelakar apa kita nak buat kat dia. Kita bukan revenge ke apa tau. Tak. Tapi Geek FM ni satu yang saya rasa best bila saya dengan diorang. Saya banyak juga buat kerja-kerja untuk diorang. Tapi saya rasa diorang baik lah. Geek Fam. Sayangnya diorang dah tak ada. Aduh, Geek FM. Merindui Geek Fam lah. Saya rindu. Semoga season 12. Tak tahu, mungkin tak ni kot. Dekat dia fokus dekat Indo punya ni lah. Faham. So macam Homeboys ni kan, apa yang Aizat rasa sebenarnya Homeboys ni perlu buat, ataupun Homeboys perlu tambah, ataupun saya kena turun daripada pucuk pimpinan ke apa ke? Apa Aizat punya pendapat tentang Homeboys season sampai season 11 lah. Daripada awal kita start, Homeboys start season 7, kita dah 5 season. So apa yang Homeboys perlu buat dari sudut pandangan seorang Aizat? Jawab Rai. Kau dulu. Jawab dulu Zat. Jawab dulu jangan pas kat aku. Aku baru nak fikir. Sama. Aku tengah fikir. Kena aku jawab dulu. Okay, Azrael jawab dulu. Kalau saya apa yang Homeboys kena buat, benda tu dah ada pada season 11 lah. Maknanya dengan import Dale, Barbosa dengan Walot L tu, dia dah menutup apa yang kurang pada Homeboys sebelum ni. Banyak loophole ditutup. Banyak loophole yang ditutup. Kita dah, kalau tanya saya cakap kita dah mood lah. Kita dah dibentuk untuk jadi juara, tapi belum masa je lagi. Rezeki dah. Rezeki je. Allah belum bagi. Mungkin ada lagi 1-2 resepi yang kita belum break lagi. Untuk kita ambil title juara tu. Tapi dah nampak lah. Tapi nanti kan ada fans cakap ye-ye-nya. Biasa lah. Biarlah diorang. Biar diorang. Ni. Nampak? Ini baru betul. Nak jadi fans kena ada ni. Nak jadi keyboard warrior ni bukti dia. Nak jadi keyboard warrior. Nak jadi fans, nak jadi keyboard warrior kena ada ni. Betul tak? Betul. Okey, Aizat pula, apa penambahbaikan ataupun Aizat rasa macam Aizat rasa Daddy Hood kena turun daripada pucuk pimpinan. Daripada tadi je tu. So apa macam mana pendapat? Aduh. Nervous ni sebenarnya. Nervous ke? Kenapa nervous? Jangan nervous. Sebenarnya benda ni last minute. Ya Allah. Bukan. Benda ni sebenarnya saya nak biar korang rasa this is part of cara nak jadi, ataupun cara nak upskill kita punya PR, kita punya public speaking. Sebab tu kena ada benda-benda macam ni. Kan? Macam saya pun saya tak budget untuk buat podcast kali ni dengan korang, tapi saya rasa buatlah kejap. Alang-alang. Spontan. So pendapat Aizat? Saya rasa untuk satulah untuk fans jauh. Untuk fans yang jauh. Maknanya kita sediakan juga baju untuk diorang. Macam fans jauh. Tapi sebenarnya pasal fans jauh ni kan, kalau diorang nak marah kita orang yang selalu turun kan, sebenarnya kita orang turun tu pun bukannya Homeboys ada bagi duit minyak ke apa, tak ada. Sendiri turun, kos sendiri, risiko kan? Sendiri sampai minggu regular season yang accident tu. Playoff tak silap. Playoff. Ada seorang Flamboys lah turun accident. Betul. Accident. Lepas tu accident pun bangun datang kat stadium ni. Dah accident pun pergi datang. Motornya ditinggal, tuan datang.
Ini memang ni untuk dia jugalah. Untuk dia. Saya dedikasikan ni. Nama dia Hazil dia. Nama dia Hazil. Hazil mulut tenganga. Hazil mulut tenganga. Okey, untuk Hazil mulut tenganga saya dedikasikan piala ni juga untuk Hazil mulut tenganga. Tutuplah mulut tu. Tapi saya rasa dia jumpa saya juga. Saya suruh dia jumpa Daddy. Saya ada bagi baju juga kan. Betul. Tak silap. Sebab saya tak tahu nak bagi apa. Betul. Nak bagi kad bank tak boleh. Nanti nombor pin. Kan, jadi saya bagi je lah apa yang. Tapi itulah nak cakap. Kalau orang cakap, memanglah orang yang jauh pun sokong sama. Kita sama, kita semua sama. Betul. Yang turun stadium bersama, yang daripada jauh pun sama je sebenarnya. Tak ada beza pun. Cumanya mungkin Daddy dengan Homeboys nak nampak keseragaman bila berada di stadium tu. Betul. Saya nak cadang sebenarnya. Baju ni datang pakai, habis cabut hantar balik. Itu macam Baca jersey sekolah. macam pakai bib sekolah. Tak, jangan macam tu. Sebenarnya macam ni, mula-mula abang cakap, dia nak propose lah kan. Dia nak propose. Saya cakap dengan dia nak jual mula-mula untuk Flamboys, harga kos. Saya cakap tak payah jual. Ni kau bagi je budak-budak ni. Diorang dah spend minyak, masa, tenaga. Bagi je diorang. Dengan makan mahal kat sana di. Makan mahal sana? Makan mahal di. Harap-harap Abang Sudu lah. Syarat tu Abang Sudu, buka lah meja season depan. Okey. Nasi lemak. Nanti kita akan bawa mahal lah makan. Mahal di. Okey, tak apa. Saya akan buat Nak cerita tak di? Ha. Satu bekas kan, wages RM7. Oh. Maknanya kalau dia pergi Mekah, dia boleh return 2, 3, 4 kali lah. Satu hari. Satu hari? Dia naik apa? Tak tahu tadi. So maknanya harga tu tidak terlalu mahin lah. Mahal di. Bayang kalau tiket RM10, makan tu dah RM7 di. Dah RM17 Dah kan? RM17 di. Nak kena beli baju Homeboys lagi dah RM9. RM9 di. Oi, berat. Nak beli Varsity dah lagi berat di. Tapi sebab baju ni beli pakai selama-lamanya. Betul. Kan? Macam Varsity. Diorang cakap tau kenapa Varsity mahal. Dia bukan sebab saya letak mahal tak. Dia memang kos dia mahal. Dan sebenarnya yang ada dia akan rasa Berbaloi ya. Berbaloi dan inilah kualiti sebenar lah. Faham di. Tapi tu mahal sangat makanan di. Mahal makanan ni. Perit. MPL tolong bawa Abang Sudu ataupun Abe Kelantan untuk masak. Untuk masak. Kan? Betul. Ke Homeboys kena buka satu pit stop plus? Rasanya macam okey kat ni. Food truck di pit stop. Pit stop plus Pit stop plus. Nanti kan peniaga marah pula. Homeboys semua. Dia je. Jual murah sikit di. Bukan, kita nak return back to community di. Betul. So maksudnya saya kena sediakan satu RM5 punya meal lah. Nasi, tapi telur. Tak payah di. Tak payah. Kalau orang macam beli dulu tak apa. Maknanya siapa yang nak datang kan ada nama kan. Maknanya dah book siap bawa. Macam tu. Tak payahlah Homeboys sediakan. Nanti Homeboys nak keluar duit lagi. Tak apa. Tak payah di. Homeboys dah banyak lah ambil duit. So macam dari segi makanan dengan harga tu sepatutnya lebih kurang sedikit. Kurang sikit lah dia. Kalau RM5, RM4 boleh kira lagi dia. Saya terkejut bila saya beli tu RM7 dia. Ini perspektif seorang profesional seorang guru. Saya cikgu dia. Cikgu. Jadi harga RM7 tu. Cikgu di unit mana? Rendah menengah? Saya sekolah rendah. Sekolah rendah unit rendah. Okey. So maknanya harga tu pun memang memainkan peranan lah. Sebab macam IPL cakap dia kalau boleh nak parent datang kan. Kalau parent datang dia bawa anak ramai dia. Betul. Air saja dah RM3-4 dia. Saya anak 4. Kan? Kena Flamboys datang dia. Ambil. Dia nak baju dia. Ambil. Budak Rezi minta baju. Ambil. Bagi kau jaket. So macam harga makanan pun ada efek jugalah Ada. Dia jadi berlapar. Macam hari tu yang masa kita sampai ke malam pun memang. Kenapa tak cakap saya? Segan lah. Tak, kalau minta saya akan minta ID Zafwan. Sebab ID datang dia tu kan. Saya cakap, bang belanja bang. Tapi ID baik. Saya sebenarnya kan orang-orang yang pergi stadium ni 100% baik. Betul. Dalam masa game je dia memang macam. Tak kisahlah dia Red Esport ke, Todak ke, Ciku Guys ke, kan Izanami ke, Zon ke yang akan ke Homeboys, memang 100% baik. Lik. Dia jalan-jalan di sini. Memang 100% baik tau sebenarnya. Dia tak ada pun masalah. Antara fans pun saya tak nampak pula fans bergaduh. Tak ada. Cuma yang kes lunatik je lah kan. Kes lunatik tu berat sikit lah. Saya rasa kes lunatik tu dia bukanlah. Dia dah tersilap lah. Macam mana masa tu memang kita beria sikit lah. Dan saya pun tak nafikan lah. Masa tu tapi beria ni lah beria. Tak, bukan dia. Masa tu kita pun tak tahu dia yang pergi tu sampai. Tak, sebenarnya kalau pendapat saya ni pendapat saya, kalau nak ambil tak nak ambil tak apa.
pendapat saya, parent seharusnya disediakan tempat khas. Setuju di. Duduk belakang stage. Betul. Lebih dekat dengan anak-anak dia. Betul. Dia nak duduk depan stage boleh, tapi Betul. itulah risiko yang ada. Betul. Same goes to us. Kita nak jadi beruk. Kalau kita kalah, kita memang kena terima risiko Betul, yang kita Dik. akan dikecam. Yes. Kan? Beruk balas dengan beruk ni. Betul. Jadi saya cakap dengan diorang, cakap okey lah, tak apalah. Saya ada jugalah saya cakap tak apa. Lepas ni kita pergi MPL, kita buat macam library. Betul. Menang ke kalah ke diam je. Sebab game lepas tu kita diam kan. Diam, lepas tu diam. Sebenarnya saya ada surprise nak buat tapi tak sempat, tak siap. Tak sempat. Tahu ni tapi tak sempat. Season depan lah. Season depan lah insyaAllah. So selain daripada bagi fans di luar kawasan merchandise Flame Boys, bagi juga makanan yang murah. Oh, okey. Dari sudut activation, adakah stadium juara dari sudut lokasi ataupun venue, adakah stadium juara tu satu lokasi yang tepat untuk Aizat? Bagi saya okey, tapi ada setengah kawan kita dalam Flame Boys, dia kata Jawa. Sebab kita pun dalam Flame Boys ni ada yang daripada Aku bangi. tak Alustar. Alustar. Yes, dia turun. Memang. Dia turun. Setiap minggu. Hampir lah. Hampir lah. Playoff datang minggu ke-4 ke minggu ke-5 dia turun tak? Maknanya kerap lah. Kerap. Sebab saya pun ada terima beberapa DM daripada Sarawak, dari Sabah, dia cakap Daddy. Tapi yang paling banyak orang tengok game Homeboys Todak regular season. Regular season Betul. bukan tengok dekat sini paling banyak Homeboys Todak final upper bracket. Tapi regular season ada fans daripada luar negeri kan, daripada Sabah Sarawak pun ada, daripada Kedah pun ramai, Terengganu pun ada. Datang semata-mata untuk tengok game. Saya rasa benda tu best lah. Cuma jauh kan diorang cakap. Jauh sebab apa, tak ada public transport ke? Public transport dekat, tapi dia punya lokasi tu macam isolated sikit lah. Tapi okey, cumanya untuk orang ada kenderaan mungkin tak rasa sangat. Tapi jauh jugalah sebenarnya. Lepas tu stadium dia tu dia macam macam booth kan. Dia macam terlalu sikit lah kawasan tu. Kalau boleh cari tempat yang macam semua macam luas sikit okey kot. Tapi venue tu dah okey sebenarnya. Venue tu dah okey. So kalau nak dekat kat mana? Arena Artapah gitu. Sedang okey ni. Buka pacak kemah. Orang kahwin tu. So maknanya venue still okey lah. Okay. Kalau diberi markah lah 1 sampai 10, 1 paling teruk, 10 paling baik. Awak akan bagi berapa untuk venue stadium juara tu? Venue stadium juara 8 Untuk Azrai 7 sebab makanan mahal. Makanan mahal dan juga booth tu tak dapat full utilize lah. Bayang kalau nak ada 8 tim kat situ, nak buka kat mana? 10 lah. 10 sebab 8 yang pergi playoff. 2 tak pergi. Sorry, ingat dah franchise. Belum. Sorry, belum. Belum lagi, sabar. So macam diorang perlu ada satu good space lah untuk activation team juga. Betul. Okay. Tengok tak podcast sebelum ni? Tengok. Saya ada borak dengan Saiful. So Saiful pun ada cakap benda yang 40 minit ketawa, 20 minit bercakap. Betul. Lepas tu iklan 5 minit. Betul? So macam kawasan tu pun mainkan peranan Tapi okey, boleh sampai. Dia boleh sampai. Boleh sampai tapi Boleh sampai, okay. Pada pendapat korang still jauh lah. Ada orang ni kecoh ni. Sekejap. Gua tengah kerja. Sekejap. Recording. Selesa semua okey dah. Selesa semua okey. MPL buat satu benda yang best juga. Pada saya seronok jugalah. Sepanjang daripada season 7 Homeboys bertanding. Saya rasa okey. Walaupun kali ni tidak disediakan pengangkutan untuk player, semua kena sendiri, tapi saya still rasa okey. Berapa markah ni? Saya untuk markah facility saya bagi, saya rasa 8 untuk stadium. 1, keluasan, ramai boleh masuk, sejuk, yes. Cuma grand final lah. Tapi tak Panas. final. Grand final ke final? Final. Panas. Grand final memang Tak boleh masuk. padat teruk lah. Padat teruk. Mungkin sebab Belum bertiket kot. Sebab dia open ya. Sebab Homeboys. Kalau betul Adi. Organik. Okay, dia itu nasib baik Homeboys tak pergi grand final ni. Betul. Kalau pergi, pecah. saya tak tahu lah. Rasanya orang panjat kat atas kot rasanya. Macam orang dulu tengok konsert kan. Boy dah tak boleh dah tak boleh boleh ketuk tadi. Tak boleh ketuk dah Boy. Penuh. Boy kenal lah Boy. Kenal. Dia daripada Bang Boy. Ultras Malaya. Terima kasih abang banyak kali. Terima kasih. Shout out tu Abang Boy lah. Oh, panggil dia Abang Boy. Saya panggil dia Bang Boy lah. Orang lain tak tahu. Saya panggil dia Bang Boy lah. Saya panggil dia Boy je. Saya save nama dia Boy Majlis Sukan Negeri Johor.
Tapi dia orang bagus. Tapi dia bagus. Dia memang baik. Dia lead kita orang banyak banyak benda dia ajar kita. Dia cakap dia kena keras. Kan? Dia bagi tahu, Juat, kau kalau lembik macam ni kau jangan duduk kat Flame Boys, Juat. Dia cakap. Kau kena keras, Juat. Betul, kena keras. Kenapa Juat tak tanya lagi? Tak tahu lah, tanya apa? Tanya Abah. Kita akan tanya Abah. Sebelum kita tanya Abah, sebelum kita ke segmen seterusnya, korang just kena layan iklan daripada M3N. M3N ni apa? Kalau kita ada masalah kelakian, M3N lah jawapan. Boost testosteron. Abang start 2005 tadi kan? 2005 start Singapore. And then kemudian bila kita expand pergi Malaysia tu? Expand pergi Malaysia, kita mula pada tahun 2014. Jadi 2014 kita masuk ke Malaysia. Lepas 9 tahun. Lepas 9 tahun lah. Sebab dulu bila kita mulakan 2005 kan, 2008 hingga 2011 the economic punya crisis that time kan. Kalau kau masih ingat lah. So of course lah, sebagai perniagaan kita memanglah terjejas. Jadi kita nak belajar stabilize balik kita punya business apa-apa. Kemudian sebelum kita dapat expand ke Malaysia, kita mesti stabilize dululah. Kemudian kita masuk ke Malaysia bukan untuk masuk pasaran Malaysia dulu, tapi kita belajar ataupun stabilize kita punya regional presence lah orang cakap. Jadi kita faham kan. Sebelum kita nak jual tempat market tu, kita mesti faham dululah. Belajar market kat situ dulu. Belajar market kat situ dulu. At the same time pun supporting Singapore punya business function lah. Lepas tu kita mula introduce lah. Sebenarnya M3N ni kita introduce just before COVID. Januari 2020 kan kita launch. March COVID strike itu, PKP semua tutup, tergendala 2 tahun lah. Tapi barang ni jalan online lah. Masa PKP nak jalan apa? Semua orang tak bekerja, semua kena tak berjalan. Betul. Jadi ni kita tak boleh travel kan. So tergendala lah. Kita baru launch 3 bulan terus tergendala, 2 tahun tergendala. Ni jadi, baru nak kayu balik. Ni kayu balik lah. Okay. Alright. So itulah. So berbeza tak bang macam company kat Singapore dengan company kat Malaysia? Ada tak beza tu? Perbezaan memang tetap ada lah. Okay. Sebab apa beza? Sebab kita operate di istilahnya kampung berlainan. Kan? Jadi bila kampung berlainan tu dia punya culture lain, costnya structure lain kan. Jadi memang ada perbezaan. Jadi tapi the basics of business tetap samalah. Cuma kita nak kena faham je. Okay, bila di kampung sebelah ini kita nak kena take note sebab dia lain daripada kampung kita. Cara orang kampung sebelah beli lain daripada kampung kita. Istilahnya macam itulah. Okay. Dari segi budaya kerja bang. Sebab saya macam saya suka ambil tahu macam dia ni budaya kerja dia macam mana, macam kat Malaysia macam mana. Jadi benda ni sebenarnya boleh educate orang-orang yang tengok video ni, tengok podcast ni. Dia orang akan rasa macam kalau kita nak jadi someone yang pasal belajar produk biological, kita tengok benda ni macam mana cara kerja. So budaya kerja pula macam mana? Budak Malaysia ni lebih rock ke? Budak Singapore lebih rock ke macam mana ke? Perbezaan tetap ada. Ada. Kita jangan cakap Singapore Malaysia lah. Singapore Australia pun lain, Singapore US pun lain, Singapore Hong Kong pun lain. Jadi di mana-mana kampung Tapi Singapore disiplin bang ke tak ada? Disiplin memang disiplin kan? Sebab memang daripada dulu sampai sekarang terkenal lah dengan disiplin kan. Betul, kita punya polisi banyak sangat. Betul. Kau tak boleh chewing gum tempat Singapore. Tak boleh parking suka hati. Tak boleh parking suka hati. Engkau ludah kau boleh kena fine. Betul. Jadi dah berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam keadaan polisi yang ketat gitu. Jadi terpaksa disiplin. Kau tak nak disiplin pun macam mana pun kau disiplin sikit juga. Betul. Kan? Jadi balik kepada budaya kerja kan, memang akan berlainan. Okay. Berlainan tidak bermaksud satu lebih baik daripada yang lain. Berlainan sebab budaya kerja ni akan tercetusnya mengikut keadaan pasaran. Okay, faham. The market actually defines a lot about macam mana business tu operate tau. Betul-betul lain. Misal kata macam satu company besar di Malaysia, dia mula terus pergi ke Pakistan. Jadi Pakistan mesti ada budaya lain. Sebab Pakistannya pasaran pun budaya membeli dia lain daripada budaya membeli di Malaysia. Jadi bisnes tu mesti adjust lah.
Ni kena ikut rentak. trend tu lah, ikut trend tu lah. Oh, okay. Orang cakap masuk kandang kambing mengembek kan. Betul. Kita kena ikut macam itulah. Jadi alright. Personally aku tak tengok macam okay, budaya ni lagi bagus, budaya tu macam tak bagus. Mula-mula kita masuk, kita rasakan macam itu. Tapi bila dah lama kita study, dia bukan bagus dengan tak bagus. Dan mengikut pasaran punya behavior macam mana. Okay. Sebab itulah kan. Di Malaysia pasaran dia, budaya dia lain. So cara orang Malaysia bekerja akan berlainan daripada orang Singapura bekerja. Faham. Kadang-kadang ada orang selalu cakap, itulah ikut macam Malaysia, tengok macam slow, tengok macam Singapura cepat. I can say the same thing juga. Tengoklah ikut macam budaya Singapura. Hong Kong lagi cepat dah. Betul. Tapi memang betul, Hong Kong dia lagi cepat, lagi laju daripada budaya bekerja di Singapura. Kalau kita nak compare dengan Jepun, lagi cepat Jepun. Sampai kita dengar dia orang kerja sampai malam terus jatuh mati. Betul. Stres dia lagi tinggi. Dekat traffic light pun boleh menjerit. So that's why, adakah betul kalau kita nak cakap budaya ni lagi bagus daripada budaya itu? Dia tak ada lah istilah lebih bagus kan. Istilahnya ialah mengikut trend. Exactly, the trend, dia pasaran, dia behavior of the market tu. Okay. Sama jugalah macam e-sport. Abang Amir tahu juga pasal e-sport? Amir, dulu aku main game juga. Dah main game juga? Cuma aku ni game lama lah, old timer kan. Contoh game. Aku main Clash of Clans. Kalau yang agak millennium sikit, Clash of Clans lah. So dulu masa aku masa anak aku masih kecil lagi, lebih daripada 10 tahun dulu lah, aku masih main itu Xbox. Xbox. Aku main Monster Incorporated. Bukan Monster Incorporated, apa? Tadi aku cakap apa? Monster Hunter. Monster Hunter. Aku main Monster Hunter. Aku main sampai satu kali tu aku tiba-tiba mabuk lah. Pasal Monster Hunter kan kira motion sickness. Motion sickness kan. Ada ikut motion. Sekali tiba-tiba terus jadi motion sickness. Aku relax dulu. Kayak 2-3 hari aku cuba main lagi. Tak boleh lah. Kena lagi lah. Terus aku kena stop gaming lah. Okay. Betul. Tapi abang kena try Mobile Legend lah. Aku cuba tengok budak-budak main. Tengok dia berlaju juga, bergerak, because the motion sickness juga. Macam dulu time aku masih muda sikit lah Doom. Kau ingat Doom? Okay. Doom pun dulu aku cuba main. Tak boleh, motion sickness. Sebab dia pun pergerakan dia pun itu kan macam kalau dia berlaju sikit ke apa, dan aku punya mata tak boleh ikut, aku punya brain tak boleh function. Jadi lambat lah. Terus lambat. Terus macam nak muntah. Mabuk lah. Terus sekarang aku tak boleh main. Terus abang tinggal lah. So cuba Clash of Clans lah. Pasal Clash of Clans dia strategi dia lambat sikit kan. Dia apa orang panggil game tu strategi lah. Strategi Tapi dia slow lah. Betul. Cuma makin usia ni makin muda kan, masih meningkat kan. Dah malas nak main lah. Banyak fokus on kerja, business. Okay. Macam MyLuster bang kan. Dia ada berapa negara yang dah ada ataupun dah diterjah oleh MyLuster? Okay, setakat ini hanya Singapura dan Malaysia dululah. Kita cuba berada di pasaran Vietnam tahun lepas, 1.5 tahun dululah, dari segi e-commerce kan. Jadi kita cuba, sebab apa? 1 tahun tu kita cuba rasakan kalau kita present dalam digital e-commerce saja. Kita physical belum pergi tempat Vietnam lagi. Jadi bila kita dah sekejap 1 tahun tu, kita dah dapat information banyak lah. Dari segi kalau pasaran Vietnam, dia punya spending power berapa banyak. Orang boleh beli sampai berapa dolar punya harga, senang, mudah orang nak beli. Jadi itu kirakan kita dapat collect initial data, initial information dulu lah. Lepas tu baru kita decide, kita nak terus terjun ke tak nak. Maknanya abang invest gitu dulu lah. Dia small investment je lah, because online presence saja. So kita ada buat partner collaboration dengan satu Singapore company ni, yang dia pun ada presence tempat sana. Jadi dia pun boleh adakan platform e-commerce untuk kita. Jadi dia initial investment sikit je lah, tak banyak lah kan, untuk test. Lepas tu dan kita decide kita mampu ke tidak masuk sekarang. Jadi susah buat time juga kan. Bila kita nak macam masuk ke pasaran-pasaran lain ni, kita pun mesti faham diri kita sendiri juga. Resources kita cukup ke tidak? Betul. Kalau resources kita tak cukup, kita spread out. Orang putih cakap kan, spread yourself too thin. Kalau macam kita makan roti dengan butter tu, kita sapu butter tu sampai tipis sangat, lebih sangat. Kita rasa pun tak ngam kan, tak cok kan. Okay. So you don't spread yourself too thin.
make sure bila kita masuk kita ada resources, tenaga dan daya upaya untuk really meneruskan kerja-kerja Jangan kita. paksa lah. Jangan paksa. So abang daripada 2011 kat Malaysia dah 12 tahun. 2014. 14 almost 10 tahun. Masuk 9 tahun lah. Betul. So Malaysia antara market yang mudah lah untuk abang MyLuster ni bertapak. Aku tak akan cakap mudah, tapi oleh kerana bahasa kita dekat kan, rapat kan, Melayu kan. Jadi culturally pun sama juga kan. Lebih mudah kita bertapak, tapi tidaklah bermaksud lebih mudah untuk kita memasarkan. Faham bedanya difference kan? Faham. So untuk bertapak, jadi bila kita bertapak tu kita belajar. Kita belajar dia punya ground sentiment. Macam tadi kau tanya kan, culture pekerja di sini macam mana. So kita makan masa juga untuk memahami culture pekerjaan di sini macam mana kan. Lepas tu kita introducekan produk. Lepas tu cara pemasaran dia macam mana. Kita memilih untuk ambil step yang bertahap-tahap sebab kita dapat belajar lebih mendalam kalau macam tu. Tak adalah macam terus nak ambil konsultan, bayar dia, okey kau jalankan lah. Kadang kalau kita buat gitu, kita tak betul-betul memahami. Dari segi penerimaan bang, penerimaan tu dia lebih kalau kat Malaysia ni lebih mudah lah penerimaan dia. Sebab rata-rata sekarang kalau kita tengok kat Malaysia ada kedai jamu, ada farmasi, ada banyak produk-produk kesihatan. Ya, betul. So dari segi penerimaan tu, adakah MyLuster mudah diterima ataupun masih lagi mencari bukan identiti macam mana nak cakap? Dia market penetration tu lah. Maksudnya nak create awareness tentang produk ni, adakah mudah? Dah 9 tahun dekat Malaysia. Okay. Again aku nak rephrase that sebab apa? Kita nak masuk pasaran mana-mana pun tidak mudah. Market penetration di mana-mana market pun tidak mudah. Susah juga Singapura dia punya market kecil. Jadi kita dah daripada 2005 dah nak masuk 19 tahun kita beroperasi di Singapura. Kita dapat penetrate pun in the niche Malay punya market kan. Itu pun kita really focus into the initial market penetration. Di Malaysia pula dia punya pasaran besar. Lebih daripada 10 kali ganda pasaran di Singapura. Tetapi pasaran besar bermakna competition pun banyak. Banyak kompetitor lah. Saingan dia kiri kanan, atas bawah, depan belakang, di mana-mana. Macam-macamnya saingan. Ada kedai jamu, Sengse, farmasi, kedai ubat. Kedai ubat, online lain. Lagi. Banyak. Jadi pasaran tu dah macam bombarded by a lot of information. Oh ni ubat. And then dia punya challenges lagi nak buat orang percaya. Create awareness. Create awareness nombor satu. Trusted. Dan nombor satu, createkan kepercayaan. Okay. Sebab kita punya industri ni, sedihnya lah di Malaysia, industri functional food. Lagi-lagi kat dalam pasaran Melayu lah. Over the years dah nampak macam cemarkan lah oleh pembikin-pembikin yang mungkin tidak ada etika. Yang dia mencampurkan bahan-bahan tiruan, bahan-bahan poison yang tak sepatutnya digunakan dalam industri ini. Okay. Jadi pencemaran itu dah macam merosakkan nama industri ini. Jadi itu salah satu challenge yang kita hadapi. Jadi bila kita promosikan macam produk M3N ni kan, zat semua, nanti orang macam nak percaya susah. Ni boleh percaya ke ubat ni kan? Walaupun kita punya ubat ni memang kita dah pergi pakai KKM. Dia ada KKM nya number. Tempat sini tepi ni. Kau ada nampak ni KKM endorse number. by KKM juga lah. Memang ni kita kena register dengan KKM baru boleh mula dijual. Okay. Dan kita pun ada buat kita punya lab punya test tentang dia punya quality. Semua kita ada. Jadi kita semua ni memang berteraskan ilmu yang kita ada dari segi sains, dari segi biologi semua untuk develop produk gini lah. Jadi M3N pun di Singapura kita dah jual dah lama. Tapi under different brand lah. Jadi keberkesanan dia, adanya sejarah, data-data dia semua kita ada. Safety data semua kita memang dah ada. Jadi salah satu challenge kan dalam market pasaran Malaysia ni, kita nombor satu awareness. And kita tahu awareness memerlukan banyak kerja dan juga mahal. Betul. Mahal sekali nak create awareness. Betul. Right? Create awareness tu memang mahal. Memang mahal.
Lepas tu kita nak create dia trust, brand trust. Orang nak kena percaya betul ke tidak company ni. Betul. Jadi itulah antara dia punya cabaran-cabaran yang early, yang mula-mula sekali. Any company, any business nak buat lah. Betul. Itu cabaran dia. Macam e-sport pula nak create awareness kat ibu bapa. Kan, government, endorsement, corporate company, benda tu pun memang satu cabaran lah. Kita kena go through tahun demi tahun tu nak membuktikan benda ni is a proven industry. Same goes to M3N jugalah, saya rasa. So macam saya orang yang tak makan sayur bang, adakah M3N ni paling sesuai untuk saya consume? Okay, kau makan sayur ke tak makan sayur, M3N memang sesuai untuk kau consume. Oh iya ke? Sebab saya tengok sini vegetable. Ya, semua vegetable base lah. Sebab apa? Aku cakap tadi M3N ni dia extract daripada halba. So halba ni kalau tempat Malaysia kita makan kari kepala ikan. Kari kepala ikan dia mesti gunakan halba. Betul. Untuk masak. Halba dengan herba lain Herba is herbs. Halba is fenugreek. Halba. Lagi satu kalau kita makan nasi dagang. Okay. Orang Terengganu kan. Kalau makan nasi dagang dia pun mesti ada biji halba juga dalam. Okay. Kan? So halba digunakan. Jadi halba ni memang ada dia punya khasiat-khasiat tertentu. Itu yang dia dah uji kaji lah. Macam mana halba ni dapat membantu mengurangkan keradangan dalam badan kita. Okay, faham. Radang ni yang panas radang ni dia berkembang meradang. Orang cakap meradang panas merah kan. Orang putih cakap inflammation lah. Dia bengkak, dia radang. Okay. Itu sebab dia dapat alhamdulillah mengawal reduce dan mengawal keradangan dalam badan kita. Kirakan banyak herba-herba ataupun ekstrak-ekstrak daripada pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Dia punya aktiviti anti radang tetap ada. Okay. Jadi bila kita cakap tetap ada, depends on satu contoh kalau kita ambil green tea extract. Minum dulu bang kalau nak minum. Boleh je. No problem. Kalau berbual kan mesti. Betul. Jadi kalau kita cakap tentang anti radang green tea extract adanya example. Green tea extract ni dia ada dia punya phytochemical ataupun kimia yang dinamakan EGCG. EGCG ni yang anti radang dia tinggi dan dia dapat membuat badan kita membakar lemak kita lebih laju. Okay, tapi cardio still boleh kena buat. Cardio still mesti buat lah. So macam cardio kalau kau buat ke tak buat kan, macam mana pun this EGCG dan juga ekstrak-ekstrak yang daripada tumbuh-tumbuhan lain boleh mempercepatkan kadar pembakaran lemak. Dia with respect to base, dengan kau makan dia mesti tepat. Kalau kau buat cardio, kau berlari kat exercise sikit, dia lagi lebih lah sebab badan kau akan bakar lebih. So memang dia ada kesan-kesan macam itulah. Alright. Faham. So maknanya dia kena ada acuan dia lah. Cardio campur ni dia akan jadi lebih efektif lah macam tu. Something like that lah. Kalau tak dia macam single piston je. Ni maknanya 2 piston je gerak gitu. Something like that lah. Okay. Jadi kalau makan lebih jadi 3 piston. Jadi 3 piston bahaya 3 piston. Okay, so macam mana iklan tu baik kan? Baik. M3 Man. M3N 4 kali dah sebut M3 Man. So first of all lagi sekali saya nak recap tahniah atas kemenangan ni. Kemenangan kita semua. Walaupun kita tak menang MPL, kita menang Fans Club of the Season. Beria-beria kita ni pun, betul, melompat kita pun, menjerit-jerit kita pun macam beruk. Kita dapat. Inilah hadiah kita. Inilah hasilnya. Dia sebenarnya pada saya lah, bila orang menyokong ni, di endorse sampai tahap macam ni, saya rasa bangga. Bangga sebab korang pernah tak rasa bila korang sokong tim tu, korang dapat pengiktirafan. Dapat ada juga pengiktirafan. Boleh cakap dulu ayah sokong tim Bahalul ni, dapat juga ayah Mendatlah ni. Contoh kan. Berat dia, saya ingat ringan. Dia memang saya ingat biasa berat tu. Hari ni baru dapat pegang. Ini boleh buat Sebelum tu kenapa tak pegang? Ajut tak bagi? Ajut dia pegang, lepas tu dia hilang. Daddy. Bagi Daddy terus lah. Dia bagi terus bagi Daddy masa tu. Tadi dia baru chat. Tadi dia baru chat. Aduh, Ajut ni pun perangai. Nak jadi Ultras tapi hati lembut.
Macam tu lah. Tapi ni semua untuk online dengan offline lah. Ya, ni untuk semua budak-budak Telegram juga. Untuk kita semua budak-budak Telegram 7K Telegram. Ramai Flame Boys Hari tu Ava buat magic. Daripada 3K 4. Tak, daripada 4 ke 3K macam tu. Seminggu. Apa dia buat lah? Beli kat Shopee ke? Tak tahu lah. Beli follower Shopee tu. Oh, maknanya bertambah dah 7K Tapi itulah, saya nampak yang Homeboys ni dia punya fans memang organik sebab based on Homeboys punya sale. Betul. Kan bila kita berjaya jual Homeboys punya season, saya panggil dia first half of the season 2023, kita berjaya jual 10,000 live. Benda tu nampak yang Homeboys ada 10,000 orang minimum fans. Betul. Power kan? Power dia. Ramai kat minta kat saya. Ramai kan? Padahal saya tak jual pun. Sampai hari ni diorang masih lagi. Masih lagi. Flame Boys, baju Flame Boys dah jual tak? Betul. Buka pagi kan, baju Flame Boys dah jual tak? Kita orang pun reply lah. Tak dijual. Okay, dia reply. Tapi baju ni lawa tak baju ni? Baju ni lawa. Tengok tak design yang awal-awal dia? Rasanya Ada ke? ada ke? Ni je. Rasa macam ada lah yang dia hantar PDF kan? Mula-mula itu. Tak, sebenarnya mula-mula design dia macam kuku Pontianak. Oh okay. Tak tengok. Tak ada. Tak tengok kan? Tak ada. Abah ada hantar, boleh tak design ni? Handphone tu saya ludah handphone dia. Itu yang rosak. Handphone abah sampai rosak saya ludah. Pergi tukar. Jadi inilah saya rasa penghujungnya. Tahu tak kenapa Flame Boys? Okay, tahu tak daripada mana dapatnya nama Flame Boys? Tak tahu ni. Cuma ingat tagline ni lah. Ava cakap. Apa tagline ni? Api tapi berasal dari tanah. Bersifat api tapi berasal dari tanah. Oh, Abah ni dia elemen Terengganu tu tinggi dalam hidup dia. Sebenarnya dulu-dulu kita ada beberapa nama lah untuk Flame Boys ni. Antaranya Budak Perang. War Kid. Lepas tu ada apa lagi bah? Apa lagi dulu kau ada propose nama aku juga. Banyak nama dulu. Sampailah saya rasa macam sebab saya punya orang kata identity of daddyhood is api. Kereta ada api, betul. Motor ada api, baju helmet pun ada api kan. Cakap berapi. Habis orang panas ni. Jadi saya rasa flame ni benda yang best lah untuk saya bawa. Dan boys ni sebab Homeboys lah. Kan budak-budak api. Kan? Jadi itulah terjadinya. Budak rumah Homeboys. Orang selalu panggil lah budak rumah. Betul. Dia panggil Homeboys, Homebot lah. Kan? Pada saya okey je. Ikutlah awak nak panggil apa. Tahu tak sebab apa saya okey? Apa? Ini ada ni. Elok sikit. Macam orang cakap kan, Chibi tak boleh main ni, tak boleh tu. Chibi angkat je. Dah tak payah cakap dah sekarang. Settle lah. Dia bukannya belagak tau. Dia lebih kepada kita nak rebel, kena ada attitude. Kita nak ada achievement kita ada sendiri. Benda kita boleh tunjuk. Inilah yang apa yang kita ni buktikan. Next champion pula ni. Macam Ciku guys. Ataupun nama akan datang dia Homeboys Ciku kan. So dia apa orang nak cakap kan, dia cakap besar ke apa, bukti dah ada. Betul. Kan? So untuk apa lagi kita tak boleh nak cakap apa dah. Tak cakap apa dah. So kita dah bagi result yang memberangsangkan lah kan. Pada saya bukan berangsang tadi. Memang yang bagus. Power lah. Power. Oh okey. Macam pub juga orang kecam dia. Betul. Orang ni. Tapi yelah manusia berjaya sebab apa? Kalau selalu dengar lah saya punya coach. Sebab apa? Sabar. Salah. Jangan mandai. Sebab rezeki. Rezeki tu rezeki lah. Manusia berjaya bukan sebab duit, tapi manusia berjaya sebab peluang. Betul. Pub dapat peluang kedua. Apa dia buktikan? Silver SEA Games. Selepas 5 tahun dipertandingkan, dia bawa balik silver. Rekod baru. Baru. Chibi orang cakap ni itu ini tu. Silver juga. Silver dia buktikan. New legend dia. New legend. Memang kena bagi. Benda tu kena bagi kat orang new legend sebab orang dah break sejarah sebelum ni. Ciku orang bising-bising ni tak boleh lah, itu tak boleh, kalah laning lah apalah. Apa dia buktikan? SEA Games. Silver SEA Games. Tak boleh buat apa. Kan? So tak boleh buat apa-apa. Kita kena menyokong lah. Betul lah kena positif. Apa yang Solos bagi tahu. Kalau kita tak ada benda baik nak cakap, tak payah cakap. Podcast. Dekat sini. Saya kan ada masa yang kan dia ada macam spicy talk kan. Masa Todak dengan Homeboys tu kan. Saya buka-buka ada orang macam kecam-kecam kan. Lepas tengok ada anak murid saya komen, kenapa jaga aku kat sini?
Oh, nak murid sekolah awak kan? Cari-cari awak kan kat sekolah. Esok. Awak dia mengajar subjek apa? Bahasa Melayu dengan muzik. Oh, bahasa Melayu dengan muzik. Tapi dia tahap 2, saya tahap 1. Jadi tak jumpa lah, tak bertembung. Kalau bertembung, siap cekak je. Lu apa hal? Ni sokong siapa sebenarnya? Okey, macam Aizat. Kalau Aizat diberi ruang dan peluang lah kan untuk mengubah MPL tu menjadi lebih baik. Apa yang Aizat akan tambah dekat situ? Rasa-rasanya. Tambah Sebab MPL dia ada buat survey kan untuk penambahbaikan. Aizat ada komen? Komen untuk apa? Untuk improvekan penambahan. Kan ada survey dia suruh kita scan QR code. Tak ada kan? Malas. Biasa saya pun malas. So apa mungkin dekat sini mungkin orang MPL tengah tengok ke kan. Kita ada Fikri, kita ada Hausen, kita ada Genie kan. Mungkin diorang tengah tengok. Apa yang nak ditambah? Saya rasa venue lah untuk Ultras. Maknanya ada slot lah tempat. Ada island khas. Yes. Kan? Maknanya tapi jangan letak belakang. Oh ya, kita nak interact dengan player. So kita tepi. Kat kerusi kuning kalau dia perasan. Oh. Situ okey. Tapi jauh sangat. Tapi saya rasa jauh sangat. Tak pun macam ni, biar player main kat kursi kuning, korang duduk atas. Betul. Tak, kita macam kalau kita main kan, maknanya bila menang tu kita akan beritahu player, okey kita bagi boost lagi kan. So player pun nampak kita kan. Macam tu. Maknanya kalau depan tu memang dia khaskan untuk Ultras kan. Oh, tapi yang cantik, tapi Ultras ni duduk kat bawah je dia, tak duduk atas kursi pun. Oh, okey. Maknanya tapi diorang cakap mengganggu diorang punya penglihatan. Siapa? Kebanyakan survey lah. Kalau berdiri. Oh, kalau bila menang. Kalau tak kita duduk macam tu je. Saya cadangkan untuk Ultras start dengan merangkak. Masuk tu merangkak lah dia. Tak, kalau betul. Tapi sebenarnya tepi tu okey. Yang kerusi kuning tu okey sebab tak salah untuk berlari. Okey je untuk berlari pergi kat player. Tapi bila game, bila nak ketuk drum apa semua, nak bersorak, tepi tu is the best lah. Sebab ramai juga yang cakap, oh tak nampak kan. Ada budak-budak kecil nak tengok tak nampak. So tapi tu lah, kalau dia rasanya memang BL kena allocate tempat yang khusus lah. Create island juga. Memanglah kalau dia orang buat yang okey, saya ada idea. Saya ada idea yang duduk baik. Kat belakang ni. Bukan. Kita korek depan. Jadi Ultras tu duduk dalam bawah itu. Macam swimming pool lah. Betul juga bawah kan. Jadi dia tengok nampak macam tu. Nampak tangan ni. Okey tak tu? Okey ni. Modal dia macam pergi ni macam kita pergi konsert kan. Kan ada macam stand punya tempat kan. Berdiri semua situ. Maknanya pentas tu bagi tinggi rock zone lah. Rock zone lah. Bagi pentas tu tinggi lah. Bagi pentas lah. Bagi tinggi macam gitu. So kalau macam Aizat akan ubah kat situ lah. Venue. Oh, venue. Sebab takut ada isu lagi macam kita dengan Lunatic kan. Tak suka. Saya suka. Tak suka. Kita tak suka. Sebab bila kita cuba clarify pun ada orang cakap dia dah jadi tai je lah. Tapi lepas tu Lunatic buat okey je. Itu lah tu. Dia mula tak ada orang cakap apa-apa kan. Dia asal lah homeboy je. Homeboy ni bernafas pun salah dia. Betul. Jangan bernafas. Homeboy ni pakai CPR je. Tak boleh buat apa dia. Ataupun kita ikut Ava ditidurkan. Okay, so kalau Aizat maknanya tadi tak nak ada isu-isu macam tu lagi. Better ada satu slot khas lah. Kawasan khas untuk Ultras. Selain daripada tu? Tu juga. Tak ada makanan lah. Okay, kalau macam Azrai pula, apa yang MPL mungkin boleh bantu? Saya fans ke, team ke? Kalau saya buat 2 leg kalau boleh. Mana match tu banyak sikit. Oh, perlebihkan match lah. Maknanya ada satu team akan jumpa 2 kali. Betul ni. Okay. Baru tim-tim yang baru masuk kan, daripada qualifier tu, diorang boleh challenge balik tim yang diorang dah lawan tu. Oh, dia boleh revenge lah. Boleh revenge. Baru lagi spicy ni, baru fans tu lagi sedap lah nak taunting. Faham. Brilliant. Asyik nak taunting je. Kalau kalah dia terkumpuk macam tu kan. Itu biasa itu normal. Betul. Orang duk marah kita ni, padahal bila kita kalah kita duk diam je ni. Betul. Orang berlari depan kita. Tak, lepas tu dia pula marah. Asal kalah diam. Kan orang ni tak betul. Takkan kalah kita nak lari. Takkan kalah kita nak cakap kalah. Kan. Diorang saya tak berapa faham lah keyboard warrior ni. Diorang cakap okey kalah saya diam. Tadi beria sangat. Memanglah time menang beria. Betul lah tu dik. Tak apa, lepas ni saya nak ubah lah. Menangnya kita nangis. Tak menang kita duduk diam dik. Kalau kalah kita kita akan chant lah. Betul.
Saya rasa tu satu benda yang baik lah. So Betul dia. maknanya macam Azrai sendiri mengharapkan ada Match yang lebih banyak. Match yang lebih banyak lah. Selain daripada tu, Kalau venue pula, saya rasa venue kita tu gelap sangat. tapi tengok game memang kena gelap-gelap. Macam tapi tengok tu wayang. lah. Tak tahu lah, tapi saya rasa macam gelap sikit. Gelap. Kalau nak terang ni nanti Negeri Sembilan event Negeri Sembilan ni terang dan panas. Boleh pergi. Tak, saya tengok MPL ID kan. Macam best sikit lah. Sebab kita orang plan saya nak cari, kalau siapa-siapa gadis-gadis yang nak join Flame Boys, datang lah. Sebab kita nak susun dekat barisan pertama depan tu. Susun gadis-gadis semua. Sekarang kita ada 2 orang je. Baru ada 2 orang. 2 orang je. Seramai-ramai jantan. Betul di. Okay. So tak apa, tu benda tu is Benda tambahan je lah. tambahan lah, additional. Tak masuk pun tak apa kan. Kena kejur. Tapi saya rasa betul juga biar bagi terang sikit. Terang sikit lah di. Gelap sangat. Terlampau gelap Mungkin tu sisi gelap e-sport. Mungkin. Tak tahu di. Baru tahun ni baru terlibat di. Saya langsung. Okay. So nanti tak apa. Saya akan saya rasa diorang pun akan tengok podcast ni kan. Bila Tapi match tu bagi banyak sikit. kena tambah match lagi Betul. Bagi peluang lah untuk revenge. Kalau betul nak bagi drama, nak bagi skrip cantik ke MPL ni, engagement tinggi ke, bagi biar ada cerita tu, maknanya tim tu boleh comeback lawan. So lagi seronok Maknanya fans tim yang kalah tu sebelum tu, kira Homeboys boleh bantai balik SMG lah. tak, Homeboys season depan akan ni tak ada kalahnya. InsyaAllah. Tapi kalau sekali kalah berat. Berat dia. Berat. Tapi masa kalah nanti dia memang tak expect. Ya tu. Saya bukan tak expect lah. Saya okey je. Kalah tu bila kita kalah dekat regular, benda tu is kita punya, orang kata wake up call. Betul. Kalau kita tak kalah, Jadi macam SMG laju pula aku cakap kan. tak, bukan. Nanti sekali kalah berat tau. Betul di. Sekali kalah memang berat kan. Tapi yelah, kita pun tak boleh nak, rezeki pun ya juga. Sebab dalam Islam ni kita kena berpegang pada 3. Betul di. Kita kena doa, kita kena usaha, and then kita kena tawakal. Betul. Kan? Kadang-kadang kita doa banyak tapi kita usaha kurang pun tak jadi juga. Betul di. Kan? Kalau kita dah doa, kita dah usaha, kita tak tawakal pun tak jadi juga. Tak jadi juga. Kan? Sebab benda ni semua bukannya atas kita kan. Pucuk pangkalnya rezeki tu pun penting. Sama juga macam fans club of the season. Terima kasih kepada yang undi. Banyak juga fans-fans lain yang beria. Tapi kita yang dapat kan. Kita yang dapat. Syukur di. Macam mana pendapat korang tentang award yang dibagi ni? Dia akan tambah lagi satu macam competition lah, yang sehat lah. Maknanya tim-tim lain pun akan ada. Tim-tim lain pun akan dah boleh start bersedia. Dan kita pun akan cuba mempertahankan macam tu lah. Tapi kalau tak menang macam mana? Bukan rezeki dia. Bukan rezeki lah. Bukan rezeki. Senang kita bukan rezeki lah. Klise jawapan. Kita akan kerahkan lah tu joki tu untuk undi. Okay. Mula-mula yang pegang tu RSG kan? Betul. Lepas tu kita kerahkan supaya undi. Betul. Hari-hari tu. Jangan lalai. Jangan lalai undi. Jangan lalai undi. Hari-hari pesan ni. Sebab tu bila menang ni, saya dah cakap apa, saya nak allocate satu design baru, satu jaket baru untuk Flame Boys. Kan macam dulu berapa orang je dapat baju ni? 50. 50. And then saya nak up pergi 200 untuk free. And then kita ada buat 50 jaket free macam tu. Okey tak? Siapa yang nak tu datang stadium. Jaket. Siapa yang nak kena datang stadium. Datang stadium. Tapi yang jauh sana tadi. Yang jauh. Kedah boleh datang. Sarawak pun. Ramai je Sabah Sarawak datang. Itu je lah. Kan? So tu jawapan daripada dia. Kita orang tak jawab apa. Okay. Selain daripada tu, apa lagi yang kekurangan lah yang Aizat nampak ataupun Azrai nampak sepanjang MPL ni ataupun Homeboys tu sendiri? Kekurangan Daripada segi performance saya rasa tak ada. Sebab setiap match yang kita, walaupun kita kalah ni, kita masih on form lah. Maknanya kalah melawan lah. Kita menang. Kita kalah tu dalam keadaan kita dah Menang early to mid tu memang kita menang. Beri awal lah. Beri awal. Cuma nak convert kepada kemenangan tu je. Nak close carry, game nak close game tu je. Itu je yang kita kena cari sikit lagi. Okay. Kalau kita boleh selesaikan yang tu, boleh break the code dia, memang insyaAllah lah. Macam Aizat pula?
Untuk Homeboys. Untuk Homeboys ke, untuk MPL ke, kalau dah tak suka lapel ke apa ke, bagi tahu je. Caster kan? Lapel okey. Lapel okey. Saya suka lapel. Sama lapel okey. Lapel Ben Daddy tu kan. Betul. Sampai orang cakap lapel kroni Daddy. Tak apa-apa, pelik-pelik dia orang ni. Oh, kalau caster saya suka Sunfrost lah. Sunfrost Kalau saya kalau dulu memang lapel, and then saya memang suka Sunfrost, Seed. Yang paling baru saya rasa saya suka Shamilo. Setuju. Shamilo. Dia ada good input. Betul. Good input. Okey, tadi. Kalau Homeboys, player lah. Ada kadang-kadang diorang ni kurang disiplin kat situ. Sampai kena tulis kat sini kan. So maknanya kalau saya tambah player tu, bagus lah untuk diorang. Bagus. Sebab diorang akan ada rasa eager to win. Diorang akan rasa nak compete sesama sendiri. Compete, eager to win. Lepas tu mungkin boleh bertukar-tukar pandangan. Dengan input lah. Macam Chibi pergi SEA Games kan. Saya yakin lah Chibi mesti belajar benda yang baru, yang banyak. Betul. Boleh buat balik ke Homeboys lah. Betul. Saya pun berkali-kali saya cakap dalam grup kita orang, yang cakap Chibi begini mesti dia banyak timba ilmu lah. Untuk dia lebih matang. Dia lebih baik, lebih matang. Kalau kita start dengan Aizat lah. Kalau Aizat ada duit, siapa yang Aizat nak beli bawa masuk Homeboys? Kalau Aizat lah, perspektif. Luar ke dalam? Tak kisah, beli siapa pun okey. Nak beli jangan beli Obama je maksud. Kalau nak beli siapa? Saya bagi 2 pilihan. Saya rasa untuk EXP lah. EXP? Nak bawa balik siapa? Smooth kot. Nak beli Smooth. Lain satu lagi? Mungkin Milena. Nak beli siapa? Saya rasa boleh try untuk Kim boleh kot. Kim. Maknanya beli untuk develop dia lah. Develop dia. Menjadi seorang yang sangat ganas di Homeboys. So ada satu EXP, Smooth dan juga Kim. Malangnya Smooth sambung kontrak. Okay, alright. Kim kita tak tahu lagi status dia macam mana. And then Azrai. Saya SP R7. R7. Bukan satu kuda tua R7. Saya rasa dia masih relevan. Dia cuma rehat sebab ni kan, tangan dia sakit. Dia tak pergi urut. Tak pergi urut. Kan sini banyak amazing Thai. Itulah tu dia. Kan? Tapi kalau Malaysia saya rasa ESP. Saya rasa ESP. Tapi ya apa ESP. Rasa macam Ipan macam dah okey lah. strong, dah solid lah, strong lah. Tu je. Tak ada untuk compete je. Untuk compete je. Role mana yang nak diisi? Untuk compete, saya tak nampak ni. Sebab saya rasa solid dah semua. Saya rasa 5 yang line up yang kita dah ada ni dah solid lah. Tapi memang kena ada kena. Memanglah sebab nak kena macam itu hari best of 10 berkicap. Betul. Betul dia. Tapi kalau tanya saya cakap line up ni memang dah solid line up. Inilah jawapan kita. Sikit je lagi. Mold tu dah ada. Bekas tu dah siap lah. Okay. Cuma nak tunggu letak dalam ditov. Okay. Faham. Dia tak dapat nak cakap kat sini kurang pun tak juga, nak cakap dekat sana kurang pun tak juga. So macam sekarang ni ada tak rasa boring, tak ada tournament macam? Jangan cakap pun. Kita orang dalam grup pun macam dah tak sabar. Oh ya? Tak sabar season 12 Kalau boleh esok. Dah tengok tak JC baru? Jaket-jaket baru dah tengok? Jaket baru belum. Barang-barang baru, seluar, kasut diorang. Belum tengok Jersey je ni. Jersey je baru. Macam ni office ni yang awak duduk ni, inilah. Saya rasa minggu-minggu akhir office ni. Lepas ni kita akan convert jadi training facility. Faham? Maknanya ada sini ada Homeboys, ada Homegirl juga pun akan training kat sini. Nanti kita orang datang bersorak dekat luar. Macam tu Training pun korang sorak lain macam Abang cakap skrim ni pukul ni datang tempat orang sorak pegang drum. Kita orang pun kena praktis juga. Kena praktis juga. Takkan nak harapkan Bamboy datang kan daripada sana. So, Betul. So kita kena Boy banyak request macam-macam. Dia nak jaket, dia nak ni nak tu. Betul ni. Tapi okey lah. Okey lah yang bagi dia kan. Tapi memang kita orang kalau boleh sebenarnya daripada Flamboy sendiri pun nak praktis lah. Supaya ada memang authorized sendiri. Maknanya bila Bamboy datang pun just datang untuk lead. Maknanya kita dah prepare semua. Tak perlu tunggu. Okey. Nak kena pergi belajar drum dengan dia. Dia drumline untuk Harimau Malaya. Power dia. So saya tanya dia pun, dia cakap tak boleh, kau kena belajar physically. Sebab setiap lagu tu dia ada sendiri dia punya beat dia. Dia tak sama. Okey. Alright. Okey, kita ada 4 tournament yang terdekat lah saya rasa. Kita yang paling dekat ialah di Negeri Sembilan. Maybe kalau korang nak datang memeriahkan boleh je, no problem. Pada 27
27 27 apa? Ya 28. 28. Masa tu 28 tu hari belia tak silap saya, peringkat kebangsaan. Boleh datang lepak-lepak. And then ada 1 Jun katanya Kohai, lepas tu Snapdragon, and then di Paradigm Johor. Kalau nak datang. Pernah datang Johor? Tak pernah. Saya tak pernah sampai Johor. Oh ya ke? Tak pernah. Datang je lah lepak sana. Pernah lalu je. Lalu ambil angin. Oh, Tak pergi datang tu Singapura? Tak ambil angin. Siapa tak ingat kenapa lalu Johor itu. Buat apa lalu Johor kalau tak ada. Kecil sangat masa tu. Tapi Johor memang saya tak pernah sampai. Masa tu kecil mana? Kecil-kecil gini? Saya untuk orang tadi, saya tak pernah kecil. Tapi umur je kecil. Tapi sampailah Johor. Lalu je. Oh, lalu je. Masa tu lalu nak pergi Melaka sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa pusing lalu ikut negeri pelik. Pusing macam gitu dia. Pelik sangat geografi dia ni. Oh, jalan pas by gitu je lah. Memang tak ingat lah. Memang tak pernah sampai lah. Aizat pernah sampai Johor? Pernah sekali je. Event? Tak, lepak dengan kawan sana. Oh, budak mana? Budak mana lupa pula. Lama dah. Dah tak kawan lah? Kawan. Kawan lagi. Dia pergi lepak je kat JB ni. Tapi kita ada event dekat Paradigm, and masa tu mungkin saya akan ada buat bukan grand opening lah, soft launching ataupun soft opening untuk Homeboy Store di Jalan Dobi, Johor Bahru. Cuak. Di situ semua ada. Nak beli apa, varsity, nak beli jersey, semua ada. Season baru jersey dah tengok? Kita tak tengok, cuma tak tahu yang mana yang pilihan. Oh, pilihan hati mana tu pilihan tak tahu. hati dia tak tahu. Okay, ni saya bagi korang pilih lah, orang kata. Homeboys Worldwide. Komen penuh Dibo je. 1000 komen ni Dibo je. Okay, so nombor 1 pendapat. Sekejap. Aizat, pendapat. Saya rasa ni satu kelainan. Satu kelainan lah. Dengan colorway macam ni, kan kita ambil Pantone baru, design dia baru, and saya tak meletakkan any sponsor kat jersey ni sebab saya nak try untuk carry Homeboys itself. So pendapatnya untuk ni? Okay. Mantap lah. Okay. Mantap. Ni dah tengok, dah ada pilihan sendiri belum antara 6? Saya dah ada. Saya dah ada. Itu ada report. Saya ada 3 pilihan. Okay. Ini? Aizat luar. Kau lah pula. Ini kau suka. Ini pun okey juga sebenarnya, tapi tak. Oh, tidak untuk ni Tidak. Okay. Ini? Saya minat ini. Sebab? Macam tadi, satu kelainan tau. Dia simple. Oh, simple, ringkas, pimple, jerawat. Yes. Betul. Alright, cantik. Cuak. Alright. Okay, yang ni? Saya minat ni. Oh, minat ni? Saya minat gila. Sebab apa minat ni? Dia kulit buaya tu dia memang di luar, bukan di luar kotak tadi, di luar alam semesta. Oh, di luar alam semesta Maknanya tak terfikir. Multi universe sebab bila ada kulit buaya ni, pendapat saya je lah, orang lain tak tahu, dia dah bukan jadi smart tau, dia dah jadi macam mewah tau. Oh, luxury. Dia nampak luxury lah. Oh, nampak luxury brand lah. Dia dah nampak luxury. Dia bukannya streetwear, nampak smart-smart. Dia dah jadi luxury. Okay. Jadi bila pakai, kalau ramai orang pakai macam ni, dia nampak luxury. Sebenarnya kulit buaya ni dia semua design ni memang saya yang finalize dan saya yang akan endorse. Kenapa Homeboys dia jadi chrome begini, kenapa kulit buaya, semua sebenarnya saya dah susun. Ada cerita dia. Ada cerita dia, story behind lah. Kalau nak tahu kulit buaya ni sebab player saya semua macam buaya perangai dia. Jadi untuk menunjukkan dua ni memang buaya, belilah Homeboys yang ni. Tapi ini antara pilihan korang lah. Ini memang. Ini wajib lah. Ini kena ada. Ini wajib home lah. Wajib home Wajib home. Oh, kenapa warna satu warna. Tapi memang kalau saya, jawapan saya sama je. Kulit buaya tu dia nampak luxury lah dia. Oh, dia membuatkan, dia dah nampak mewah. The quality of the brand. Yes. Oh, okay. Kalau betul nak stand alone, inilah dia. Oh, this is it lah. This is it. Okay, alright. Cantik sekali. Ni? Macam referee ni. Macam referee. Okay, tapi macam referee. Tapi dia biasa lah. Biasa. Oh, simple biasa. Stripe biasa. Dia simple lah. Oh, okay. JC bola. Macam JC bola. So, pilihan utama 1, 2 dengan yang first. Oh, okay. Dengan yang first. Okay. Tapi kalau pair yang keempat tu dengan ni memang dia akan naik lah ni. Ni dengan ni? Yes. Oh, okay. Saya perlu buat sama-sama banyak ataupun lebihkan sikit mana-mana brand? Mana-mana test jual dulu ni. Mana jual. Yang sold out tu buat lebih. Tak ada, saya memang sekali je. Saya sekali print je. Tapi rasanya kena buat lebih sebab tengoklah untuk season lepas. Saya rasa yang
Season lepas tu. Season lepas sama nak- quantity. Bila nak restock. Oh, okay. Buat sama je sebab lain orang lain punya ni kan. Kalau saya memang saya rembat dua-dua je. Oh, ni beli untuk diri sendiri, yang ni beli untuk wife lah. Kalau dua-dua saya beli. Mana dua pair. 2 pasang lah, 4 lah ya. Nanti guna discount code lah. Discount code flavor. Tapi dah tengok tak design-design lain? Pernah Ada. tengok? Abah tersalah hantar itu. Oh, yang sebab kita ada bagi juga. Ada tengok dia. Saya dah tengok semua. Oh, dah tengok semua Memang lah. semua memang kalau tanya saya semua lawa sebab dia lain brand lain. Oh, Mana okay. kita dah move on from e-sport punya standard tu, kita dah go to lifestyle. Oh, okay. Memang Culture betul. punya brand lah. Culture punya brand. Okay. Alright. Faham. So mungkin boleh buat untuk third kit. Third kit biasanya saya buat FNF, Friend and Family. Biasanya saya akan buat untuk Friend and Tapi Family. yang first tu kalau buat friends family rugi lah. Saya rasa yang tu kena jual lah. Yang first. Oh, so apa kata ni FNF? Setuju. Kan? Saya Ini setuju. saya buat FNF. So, okay. Tapi ni memang lawa. Memang saya suka. Alright. Faham. Kulit buaya memang is the best tadi. It's the best lah. It's the best ni. Adakah sebab awak bakal ke Borneo? Ni. Tapi Sabah dia bukan Sarawak. Okay. Bujang senang. Kan buaya yang buaya putih. Okay, soalan saya seterusnya lah. Yes. Pasukan mana yang Aizat dan Azrai nak tengok kembali ke MPL? Pasukan mana yang macam 1, 2. dia dua. Dua. 4 lah, saya bagi 4 lah. 4 pilihan pasukan. Aku dulu lah. Okay, silakan. Team Hak. Team Hak. Yang pertama saya nak tengok Fix sangat. lah, Team Hak. Memang Team Hak. Team Hak tu macam priority lah. Mengharapkan Team Hak memang masuk lah. Okay. Sebab nak fight dia punya ekor. Oh, Itu dia ya je nak fight dia punya ekor. Dia tengok ekor dia lagi power kan. Itu daripada antara fans dengan fans lah. fans dengan fans. Satu lagi saya rasa Eko Team Hak ni satu fans yang baik lah. Betul, solid ni. Baik, solid. Diorang tak iya kelapa kan. Saya rasa diorang bagus lah. Diorang memang solid lah. Saya suka. Okay, Team Hak yang kedua. Yang kedua, saya harap MAB kot. MAB. Sebab Abang Lot. Sunfrost. Okay. Dia punya analis kan. Ke coach dia? Analis dia. Saya pun mengharapkan MAB sebab ada Abang Lot. Yes. Saya suka kacau Abang Lot. Saya pun mengharapkan. Sebab MAB ada sejarah kau. Cerita lama kita lupakan. Tapi Abang Lot saya personally Betul. dia baik. Baik. Saya suka dia punya passion. Bila Abang Lot ni dia rasa macam dia orang lama tau. Dia umur dia tua sikit daripada saya. Tapi dia sangat passion dalam e-sport. Sangat passion dalam Mobile Legend terutamanya lah. And PUBG team dia pun quite solid juga lah. Cuma PUBG sekarang saya pun tak faham apa benda, bosan sangat PUBG ni kan. Dia tak fikirkan pasal community dan tak begitu. Saya malah cerita pasal PUBG. So okay, MAB. Yang MAB. ketiga? Secret lah. Secret lah. Secret lah. Team Secret. Team Secret. Bersama Amox atau tidak bersama Amox? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Alright, okay. Tak ada jawapan. Firm, cantik. Firm. Team keempat. Team keempat, Okay, kenapa Secret? sebab brand dia besar kot. Oh. Brand dia besar. Saya awal-awal tu masa Secret, masa minggu awal-awal tu saya tengok juga. Bila dah habis Game On Boys ke sebelum Game On Boys saya datang awal tengok. Oh, datang juga tengok. Datang tengok. Oh. Datang support lah. Tengok support kan. je Secret. Support lah. Tapi tak boleh bersorak lah. Tak bersorak. Diam-diam duduk belakang. Dia memecah rekod bosku Secret. Ya betul. Tak ada menang langsung. Tapi saya mengharapkan Secret masuk lah. Sama. Sebab apa? Kalau saya, kenapa Secret? Sebab dia satu brand besar. Betul. Bila brand besar ni, kita brand kecil macam Homeboys ni kan. Kita boleh hidup. Kita boleh kacau dia. Nampak? Secret. Cucuk dia. Cucuk dia kan. Bakar dia kan. Flame Boys. Sebab come on. dia kan suka main meme kan. Betul. tak keluar memes dia season ni. Sifat. So Secret. Okay, yang keempat. Yang keempat saya harap Homeboys Academy lah. Kalau masuk. Oh. Tak, Homeboys ada banyak franchise baru. Ada Homegirl. Ada Academy juga. So Homeboys Academy. Oh, okay. Tapi kalau dia masuk MPL tak boleh dah pakai Homeboys. Dia akan satu brand baru. Betul lah. Macam tu lah saya mengharapkan, maknanya sebab saya secara jujurnya saya tak kenal sangat yang tier 2. Saya baru nak invest, nak tengok mana yang power semua kan. Tapi orang macam sekarang yang tengah hype saya rasa Novoid kot. Oh, Novoid. Novoid. Yang Godelook punya team kan. Dia tim Melaka lah, Crystal Hotel ni. Saya tengok pun macam power ni pun dia dah macam ada menang event rasanya. Okay. Novoid Novoid. Okay, kalau Aizat? Team Hak. Team Hak lah.
memang nak Team Hak So Team Hak, Aiman kena buat kerja lebih sikit Aiman. Okay. Sebab Sayang kan? Sayang. Diorang bagus tapi itulah. Power. Dia Sampai situ je. Dia hampir mengalahkan Iko kot. betul. Sedih Okay, selain Team Hak Sedap lagi. MAB kot. MAB sebab Abang Lot dah kerja keras kot untuk MAB tapi tak dapat pergi. budak-budak dia kena buktikan Kena buktikan. Dia bukannya dekat Abang Lot tau sekarang. Sekarang ni ialah tugas budak-budak dia. Kena betul-betul balas jasa Abang Lot tu. Betul. Kan? Budak-budak dia kena buat untuk Abang Lot. Kena dedicate ataupun mendedikasikan kemenangan tu untuk Abang Lot. Sebab Abang Lot dah buat kerja dia. Abang Lot dah spend, Abang Lot dah bagi, dah jaga, dah bagi good facility. Betul. Kan? Kami mendoakan lah. Team Hak dah juga maybe masuk season 12. Saya rasa mesti mantap. Selain daripada MAB, Madness Madness dah ada lah. Dah ada. Tapi dah tak ada lah. Mana dah ada, dah tak ada. Saling kulit. Dia saling kulit. Saling kulit dah. Tunggu je lah. Tunggu dia. Tunggulah, saling Dia kulit. dari tim dari selatan. Suka main-main. So Madness dah ada dah. So takkan Madness nak lagi sekali. Kan jadi masalah lagi. comeback stronger lah. Comeback. Okay, tim mana? Lagi Geek Fam. Geek Fam. Okay. So nak Geek Fam yang baru ataupun Geek Fam lama? Baru lah. Baru. Totally tukar lah. New. Sebab diorang satu good brand. Betul. Dekat Indonesia pun diorang Lama. Dia antara tim yang lama. Okay Geek Fam. Selain daripada Geek Fam, last Secret. Okay. Bersama Amox atau tidak bersama Amox? I know. Tidak bersama Amox lah. Oh, diorang akan kena revamp lah kau-kau. Kena revamp kau-kau. Okay. So alright, sampai sini saja saya rasa masa kita bersama kan. Jarang-jarang sebenarnya fans dapat bersama Daddy Hood. Terima kasih, Adi. Terima kasih, Di. Kan ni kira macam such a honourable Betul. moment. Betul. Dapat. Sebab kalau owner-owner lain saya tak tahulah, tapi kalau saya suka bersama fans. Alright, so jangan lupa kalau korang lesu, tak boleh fokus, otak lembik, Rasa testosteron rendah. Saya kena makan, Di. kena makan. Kena makan, Adi. Nak kahwin ni. Nak cakap kan, nak kahwin lagi kan. boleh bagi satu. PR skill, lebih yakin, lebih fokus. Boleh sekejap lagi saya akan bagi satu try. Alright, M3N. dapatkan M3N. Kalau nak lampu best kan, dekat bilik, nak ambient cantik, dapatkan Govi. Di Go Smart Asia. Go Smart Asia. Yeah, okay. So any last word untuk Homeboys ataupun Flame Boys ataupun siapa-siapa saja, MPL dan sebagainya? Untuk Homeboys, untuk season depan, do the best, all out. M5 wajib. MPL MY wajib champion. MPLI pun. Lepas ni makan M3N. Boleh laju sikit cakap. Okay, untuk Azrai, silakan. Kepada Homeboys, good luck. Semoga champion season 12. M4 pula, M5, MPLI. Dan kepada Flame Boys, offline ataupun online, terima kasih menyokong Homeboys selama ni. Yup. Kami hanya mewakilkan suara anda. Kalau ada apa-apa, kita orang bukan siapa-siapa, kita orang sama je macam korang. Oh, okay. Sama je, tak ada apa-apa, tak ada beza pun. Alright. Offline ke online, kita semua sama. Semua menyokong Homeboys. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Daddy. Oh, terima kasih. Sebab tubuhkan Flame Boys ni. Okay, so untuk Flame Boys dan juga semua fans, tak kisahlah diorang terlibat atau tidak terlibat secara langsung, inilah untuk anda. Saya dedikasikan piala ni untuk anda. Ini wakil-wakil anda untuk pegang piala ni. And tahniah sekali lagi, Fan Club of the Season. Kalau ada rezeki boleh grab lagi. Betul. Tapi kalau tak ada rezeki, bagi orang lain. Dan okey je. Sebab kita dah rasa. Betul. Tapi kita akan cuba defend lah. Kita ada sejarah dia lah. Ya. Kan? Dah ada sejarah kita. Betul. So, tahniah sekali lagi. Okay, Aizat dan Masih juga Azrai. Masih sejuk tangan dia. Sejam padahal dah lepak. Masih sejuk tangan dia. Alright, so terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah di next episode. Next episode nak siapa? Next episode. Nak siapa lah? Saya rasa next episode panggil owner Lunatic lah. Owner Lunatic? Dah, Owner Lunatic dah masuk. Dah sampai. Dah masuk itu dah sampai. Siapa lah lagi? Abang Lot Okay, kita akan cuba dapatkan Abang Lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.